Kalau tak jumpa, kalau tak nampak. Macam nak buka ni. Ni mana jadi? Okay. Sekejap saya tutup sound. Tutup sound tadi, kita buka. Dah live? Dah. Okay, percubaan 1, 2, 3. Eksplorasi teknologi roket generasi muda 2024. Saya letak video gambar kan? Ada poster je. Poster kan? Ni tu. So, kita akan ke udara sebentar lagi. Ready for checking the system. Sekejap. Link tu. Ada buka link. Mana? Mana? Tekan, mana? Tu. YouTube. Testing. Okay, buka. Tutup sound dulu. Okay. Power masuk. Takut bateri. Okay, testing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, pihak Aurostia dalam proses lagi to test the system. So, kita akan ke udara sebentar lagi to explore the peranan badan cakrawala dalam kehidupan seharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Alhamdulillah pada pagi ini kita berpeluang untuk bersama-sama dalam sharing session berkaitan dengan kenali peranan badan cakrawala. So, this is for eksplorasi teknologi roket generasi muda 2024. Okey, saya Nur Syarizan bin Muhammad Hashim daripada pengajian Sains Hukum dan Geometrik Kolej Alam Bina UiTM Perlis. So, insyaAllah pada hari ini kita ada masa lebih kurang 1.5 jam insyaAllah berkongsi melihat bagaimana peranan badan cakrawala, dan saya try to fokus untuk pagi ini lebih kepada untuk ilmu falak lah, untuk memahami bagaimana peranan badan cakrawala dalam kehidupan seharian kita. Jadi kita boleh mula. Okey. Okey, kandungan pembentangan saya akan cover beberapa isu untuk memahami isu falak tadi, iaitu yang pertama saya akan berkaitan dengan pergerakan bumi, bagaimana bumi bergerak pada paksi dia, kemudian berkaitan dengan pergerakan bumi, bulan dan matahari, hubungan antara tiga objek cakrawala tadi. Kemudian kita akan bercakap soal bagaimana berlakunya 4 musim. Setelah memahami konsep pergerakan tadi, barulah adik-adik akan memahami bagaimana ilmu falak itu terlibat, ataupun bagaimana badan cakrawala tadi
mempengaruhi ataupun berkaitan dengan ilmu falak, itu bagaimana arah kiblat ditentukan, waktu solat serta sistem kalender hijrah. Okey, pergerakan bumi. Okey, saya akan run this video untuk bagi membantu pelajar-pelajar untuk memahami konsep bagaimana siang dan malam berlaku. Okey, tengok daripada video ni. Okey, bagaimana berlaku siang dan malam? Okey, apabila matahari terbit, maka berlakunya siang, dan matahari terbenam berlakunya malam. Okey, itu jelas. Okey. Okey, ini bagaimana bumi berpusar pada paksinya yang berlaku 24 jam. Okey, daripada X itu pelajar-pelajar boleh melihat. Okey. Okey, bumi bergerak pada kecondongan 23.5 degree, menyebabkan berlakunya 4 musim. Okey, sekarang kita tengok bagaimana berlakunya siang dan malam. Okey, cahaya di sini dalam animasi ini menunjukkan cahaya matahari, manakala ini mewakili bumi, dan kita lihat bagaimana kesan matahari untuk mempengaruhi siang dan malam. Okey. Bumi berputar pada paksi dia. Bahagian bumi yang menghadap matahari, maka akan berjadinya siang. So di belakang bumi, di belakang bahagian ini yang tidak menghadap matahari, maka berlakunya malam. So kalau daripada gambar ini jelas kita tengok bahawa bumi yang berputar pada paksi dia, bukannya matahari yang bergerak daripada timur ke barat. Tapi kita bila berada di bumi, seolah-olah kita nampak matahari yang mengelilingi bumi, tapi realitinya yang berlaku adalah bumi yang berputar pada paksinya menjadi siang dan malam. Kita tengok video ni. Okey, ini adalah realiti apa yang berlaku. Maksudnya yang berlaku sebenarnya adalah bumi yang mengelilingi matahari, tapi disebabkan bumi itu berputar pada paksi dia sendiri, maka itulah yang berlakunya siang dan malam, macam dalam gambar video yang kita tengok tadi. Okey, ini bagaimana para pelajar boleh lihat bagaimana berlakunya siang dan malam dan pergerakan tadi. Okey, tengok daripada video ni. Okey, dalam kes ini animasi ini menggambarkan India dan juga Amerika, United States. Okey, apabila siang berlaku di Amerika, maka siang berlaku di India, maka di Amerika di sebaliknya, because Amerika berada di belakang. Sebab bumi itu bulat, Amerika berada di belakang India. Maka jika berlaku siang di India, maka malam akan berlaku di Amerika, dan itu juga sebaliknya. Sebab kalau kita tengok macam siapa-siapa yang minat bola ke berlaku di Eropah, kita di Eropah 8 jam. Bermaksud contoh sekarang jam berapa kita? Lebih kurang jam 10. Bermaksud di Eropah sekarang kita 10 pagi, jam 2 pagi. Okey, kita dan Amerika katakanlah 14 jam. 12 jam for example. Kita 10 pagi, maka dia 10 malam. So opposite. Kita siang, di Amerika sekarang malam. Okay, kita tengok seterusnya. Satu jam, satu hari 24 jam. Okey. Opposite, maksudnya kalau ini contoh bagaimana China dan Colombia. Mana Colombia berada di belakang China. Okey. The Earth is always spinning around, and it takes 24 hours for the Earth to complete one rotation. Okey, 24 jam masa yang diambil untuk keliling, macam kita bincang tadi. Terbitnya matahari, maka berlakunya siang dan malam. Dan malam berlaku bukan terbitnya bulan. Sebab bulan dia berlaku kedudukan dia berbeza-beza pada setiap masa. Jadi bila berlakunya malam? Apabila matahari terbenam. Sekali lagi, malam bukan bermaksud bulan terbit, tapi apabila matahari terbenam,
sehingga matahari nak terbit. Itulah berlakunya malam. Jadi bila matahari terbenam waktu maghrib dan bila matahari akan timbul, iaitu pada waktu syuruk, itu bermaksud malam. until Okay. the sun rises. Okay, this is The day of the year is known as the winter solstice. okay. The longest day of the year is known as the summer solstice. Okay. The sun contains 99 Okay. to will learn. Okey, kemudian setelah kita memahami siang dan malam, untuk kita memahami falak yang di mana menjadi sebagai asas kepada hukum dalam menentukan ibadat Islam, kita kena juga memahami pergerakan bumi, bulan dan matahari. Okey, jadi video ini pula akan menunjukkan bagaimana hubungan antara bulan, matahari dan bumi. Yang tadi menunjukkan bagaimana putaran bumi menjadikan 24 jam. Yang video ini akan menunjukkan bagaimana hubungan antara bulan, bumi dan matahari. Okey. Secara asasnya, bumi berputar pada paksi dia menjadikan 24 jam siang dan malam. Bumi pula membuat putaran terhadap matahari menjadikan tahunan. Di mana satu tahun bumi mengambil masa 365.25 hari untuk menjadikan lengkapnya satu tahun. Manakala bulan berpusing terhadap bumi mengambil masa 29.5 hari. Itu sebab dalam Islam untuk satu bulan hanya 29 ataupun 30 hari sahaja. Manakala setahun, kenapa 29.5 tadi? Sebab sebulan hanya 29.5 hari saja. Jadi sama 29 ataupun 30. Manakala setahun 365.25 hari, itu sebabnya setiap 4 tahun akan jadi tahun, lompat menjadi 366 hari. Jadi matahari menjadi pusat, bumi akan berputar pada matahari, dan ini akan menunjukkan pergerakan tadi berlakunya fenomena seperti gerhana dan pasang surut. Contoh dia berlakunya pada kemarin bumi, bulan dan matahari pada satu garis lurus menyebabkan fenomena pasang surut. Ini yang takut bila berlakunya banjir. Yang berlaku banjir di Perlis baru-baru ini apabila dalam keadaan fenomena selari menyebabkan tide pasang surut menjadi tinggi dan air susah nak flow di laut, menyebabkan banjir punya keadaan lebih mudah berlaku. Okey, kita tengok video ni bagaimana hubungan antara bumi, bulan dan matahari. Okey, tengok ya, yang ini adalah bulan mengelilingi bumi. Komplit mengelilingi bumi mengambil masa 1 bulan. Dalam masa yang sama, bumi berputar, saya ulang lagi, menyebabkan berlakunya siang dan malam ataupun hari, dan bumi berputar mengelilingi matahari, maka berlakunya tahun ataupun berlaku perubahan musim. Macam mana berlakunya perubahan musim? Disebabkan pergerakan bumi mengelilingi matahari tadi. Okey, contoh ni adalah autumn, musim luruh. Bumi berpusing lagi. Okey, ini keadaannya bagaimana ya? Bumi, bulan dan matahari. Setelah autumn akan jadi musim winter. Okey, adik tengok di sini. Okey, winter solstice bermaksud waktu ini siang menjadi pendek, malam menjadi lebih lama. Okey, jadi matahari terus bergerak setelah winter. Bumi terus bergerak mengelilingi matahari. Okey, kita tengok pergerakan ini. This is the unique of the movement, so kena faham. Okey, vernal equinox ataupun musim bunga, iaitu pada bulan Mac. Dan terus bergerak lagi untuk pergi ke musim panas, di mana bila musim panas akan berlaku siang yang panjang dan malam yang pendek. Okey, video lepas ni kita akan tengok bagaimana berlakunya siang dan malam pendek berdasarkan pergerakan bumi mengelilingi matahari tadi. Okey, kita tengok balik relation dia, di mana yang pertama video menunjukkan bumi berpusar pada paksi dia berlaku siang dan malam. Video kedua pula menunjukkan bagaimana hubungan antara bulan,
bumi dan matahari, di mana bulan melingkari bumi menjadikan satu bulan, dan bumi berputar berempat sini menjadikan satu hari, dan bumi mengelilingi matahari menjadi satu tahun. Okey, sekarang bila dah faham isu tu, macam mana berlakunya 4 musim? Kita berada di Malaysia tak berapa perasan kan? Macam mana 4 musim? Tapi negara-negara yang latitude tinggi, dia akan jadi terkesan akibat pergerakan bumi mengelilingi matahari tadi, di mana ada ketikanya berlakunya maximum declination iaitu 23 degree, musim panas positif, dan kemudian bumi akan bergerak menjadi kosong balik jadi musim luruh, kemudian nak turun balik kepada negatif untuk jadi musim sejuk, dan kembali kepada kosong untuk musim bunga. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana ia berlaku. Okey, cuba adik-adik tengok video tadi video yang ini pula. Okey, bagaimana 4 musim itu berlaku? Okey, ini apabila berlakunya musim sama ada musim luruh ataupun musim bunga, iaitu pada bulan 3 dan bulan 9. Bermaksud naiknya matahari yang warna kuning ni dan turunnya matahari yang warna biru ni malam, ini siang sama panjang. Lebih kurang 12 jam siang, 12 jam panjang. Okey. Okey, siang. Okey, kemudian matahari pun turun untuk jadi waktu malam. Okey. Apa yang berlaku sebenarnya? Okey. Okey, bumi berputar pada faksi jadi siang dan malam, dan kedudukan pada waktu ini adalah deklinasi kosong, selari dengan matahari. Okey, kita tengok video ni. Let's place ourselves in the northern hemisphere. Okey. Midway between the equator and the pole. Okey, pada waktu deklinasi kosong ini, di mana pun penduduk di dunia akan merasakan siang dan malam lebih kurang sama. Sama ada dia berada di hemisfer utara ataupun dia berada di hemisfer selatan, ataupun negara yang berdekatan dengan latitude ataupun khatulistiwa, zero latitude. Contoh dia Malaysia. Malaysia lebih kurang 4 degree ke 6 degree, kita berhampiran dengan khatulistiwa. Jadi kita tidak merasai sangat siang dan malam itu panjang ataupun pendek. Sebab dia kita berhampiran dengan khatulistiwa. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok video ni. Okey. Apabila berlakunya winter, okey, tengok tak? Pergerakan tadi dah menjadi semakin condong. Pada waktu ini siang menjadi pendek. Pada bulan, okey, contoh dia apa? Bulan 12. Sekarang bulan 10, maksimum nanti pada bulan 12. Lebih kurang 21 hari bulan 12, lebih kurang maksimum. Waktu itu siang menjadi pendek bagi negara yang berlatitude positif ataupun utara, dan akan berlawan bagi negara yang hemisfer selatan, contoh Argentina yang belah-belah bawah lah, akan menjadi musim panas. Okey, kenapa ia berlaku? Okey, tengok pergerakan ini. Matahari akan naik sekejap di atas, lama di bawah. Ini nama dia musim sejuk. Okey. Ini akan menjadi hari terpendek. Bukan hari terpendek, siang pendek maksud dia. Maksudnya hari itu siang lebih kurang 5 jam atau 8 jam. So bagi orang-orang Islam contohnya yang berpuasa pada musim winter, maka puasa dia tak lama lah, sebab matahari terbit lambat, matahari turun cepat, siang dia pendek, malam dia yang lama. Okey. Bila berlaku ni bulan 12. Okey. Waktu ini shadow akan maksimum sebab apa? Kecondongan yang maksimum. Okey. Kemudian matahari terus bergerak daripada bulan 12 ke bulan 3. Okey, bila waktu bulan 3 vernal equinox, kita lihat garisan kuning ini. Garisan ini menunjukkan bahawa siang dan malam sama panjang. Ini bulan apa? Bulan 3. Itu berlaku 4 musim tu. Kita di Malaysia tak rasa sangat. Sebab apa? Sebab kita berada berhampiran dengan khatulistiwa. Jadi walaupun berlaku perubahan tadi, kita tetap rasa lebih kurang sama, siang dan malam lebih kurang 12 jam. Tapi tidak bagi negara yang berlatitude tinggi atau berlatitude ekstrim. Dia akan merasai siang panjang ketika musim panas, siang pendek ketika musim sejuk. Okey, kita teruskan video ni. Okey, ini sama panjang musim vernal equinox. Sama ada musim luruh ataupun musim bunga.
matahari akan naik betul-betul di timur dan turun di barat menyebabkan masa 12 jam. To lengthen until the summer solstice. Okey, kemudian matahari terus bergerak daripada bulan 3 ke bulan 6, bermaksud sekarang telah menjadi musim panas. Okey, cuba tengok yang kuning ni. Yang kuning ni pada waktu ini, okey, matahari rise ataupun timbul lebih awal dan dia naik lama baru dia turun. Ini yang berlaku, dia panggil musim panas. Sama bagi orang-orang Islam pada waktu inilah, bagi negara-negara yang latitude tinggi akan merasai puasa yang maksima. Contohnya negara-negara seperti England ataupun Norway, Finland yang atas, mungkin berkemungkinan mereka terpaksa berpuasa sehingga 20 jam. Sebab apa? Negara lagi tinggi latitude negara itu, lagi lama dia berpuasa, lagi lama siang dia. Jadi that is the beauty of Islam. That's why kita berpuasa mengikut bulan, kita tak ikut matahari. Kalau kita berpuasa mengikut matahari, maka let's say Allah tentukan puasa pada musim panas, maka bergembiralah orang di negara hemisfere selatan sebab dia sentiasa musim sejuk, dia puasa 4-5 jam pendek. Tapi orang yang berada di negara utara akan berpuasa sampai 19 jam. Tetapi sebab kita orang Islam berpuasa menggunakan bulan, maka ada ketika kita berpuasa pada musim panas, ada ketika kita berpuasa musim sejuk, ada ketika kita berpuasa pada musim bunga dan luruh. So fair and square, dalam 30 tahun lebih kurang akan complete one cycle, 33 tahun lebih kurang. Maksud contoh tahun ni tahun 2024 kita berpuasa lebih kurang pada bulan 3 macam tu. So next 30 years kita akan berpuasa dalam bulan 3 juga, insya-Allah. So macam orang yang berumur 60 tahun, dia start berumur 10 tahun start puasa, bila berumur 70 means dia dah 2 kali complete cycle of the fasting tadi. Maksudnya dia dah 2 kali complete cycle. Okey, kita teruskan. Mudah-mudahan adik faham hubungan yang pertama tadi. Saya ulang balik. Video yang pertama menunjukkan siang dan malam. Video kedua menunjukkan bulan, bumi dan matahari. Sekarang kita memahami bagaimana berlakunya 4 musim di atas pergerakan tadi. Okey. The sun rises in the northeast. Okey, bermaksud tengok tu dia akan naik lebih lama untuk dia turun. Di mana matahari akan naik? Iaitu matahari akan naik di north dan east. Turun di north dan west. Kalau musim sejuk, dia naik di mana? South dan east, dan turun south dan west. Okey. Okey, ni tengok. Okey, so from video kita boleh sorry. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. So saya ni. Kemudian sekarang kita tengok bagaimana adik-adik memahami konsep. Kita dah faham 3 video tadi. Bagaimana kita gunakan objek matahari untuk menentukan sama ada direction kita. So dah jelas, kita dah faham bumi berputar, bumi, bulan, matahari juga berputar tadi, kemudian berlakunya 4 musim. Sekarang bila kita dah faham this konsep, adik-adik boleh melihat matahari dan tentukan arah. Macam mana kita faham? Sebab kita dah tahu bumi akan bergerak di belah timur dan akan turun di belah barat. Now kita tengok bagaimana cara menentukan arah. Ini penting. Contoh-contoh adik-adik pergi ke na'udzubillah lah, kalau sesat di hutan apapun, kita nak, contohnya kita nak semakin ke utara, semakin ke barat, semakin ke timur. Jadi kita kena faham. Waktu tu kita dah tak ada kompas. That's why we have to understand from the movement of the sun tadi. Pergerakan matahari membantu kita untuk melihat bagaimana pergerakan kita. Jadi kita run this video. Okey. Ini nanti mungkin cikgu-cikgu boleh praktis lah, bawa Mbak waktu rehat tengah hari tu untuk okey. Sekejap, kita tengah technical. Okey. Okey, bagaimana arah ditentukan berdasarkan matahari. Nanti boleh buatlah demonstration ini di sekolah masing-masing. Video ni tak
Okey, sekejap. Do you know Okey. why do we need directions? Okey, kenapa kita perlu direction? Yes, we locate places Hmm. with the help of directions. Ya, sebab kita hidup memang kita nak letakkan satu tempat perlukan direction. Tapi di zaman hari ini kita tengok ayah-ayah kita bawa kereta, dia dah pakai Waze, pakai GPS. Jadi kita tak appreciate sangat. Tapi di belakang tadi ada konsep direction. Ada 4 direction yang kita wajib tahu asas, iaitu timur, barat, They are utara dan selatan. Okey, east, timur, west, barat, north, utara, south, selatan. Jadi sekarang ni cikgu berada di Perlis, bermaksud Perlis ni berada di mana? Di northernmost of Peninsula Malaysia, negeri yang paling utara dalam semenanjung Malaysia. Okey, mana negara timur? Kalau di pantai barat, sebenarnya Malaysia ni pantai barat, yang timur adalah negeri Kelantan dan Terengganu dan Pahang. Itu sebab dinamakan 3 negeri ini sebagai negeri timur, pantai timur. Utara, Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Selatan, biasanya kita kaitkan dengan Johor, Negeri Sembilan dan Melaka. That's why Johor dia panggil Harimau Selatan kan, Harimau Selatan, JDT. Okey, west, negeri yang belah barat. Okey, negeri yang belah barat. Okey, kita sambung. cardinal directions. Okey. Cardinal directions. Directions are commonly denoted by Ni video from India. Jadi nanti bolehlah cikgu-cikgu bagi mungkin tugasan kepada pelajar peringkat sekolah buat macam video-video seperti ini untuk memperkenalkan mengenai konsep pergerakan tadi, arah tadi. Okey. their initials and Okey. Okay, north, east, south dan west. respectively. Right. Let's learn the easy way to find directions based on Okey, dia lambat sikit dia cakap, tak apa. Kita sabar sikit the sun always Okey, katakanlah kita berdiri di satu tempat. Okey, ini pelajar boleh buat di sekolah. Kita tahu di mana matahari turun. and set Okey, dan di mana matahari terbenam. Okey, bila kita dah tahu matahari rise di mana, matahari timbul di mana dan tenggelam di mana, automatically kita tahu di mana timur dan barat. Okey, sekarang cikgu tunjuk. Okey, katakanlah ini timur cikgu, ini barat cikgu. Okey. Jadi apabila matahari naik di timur, di kanan cikgu, maka cikgu tahulah this is timur, dan naik ke atas, maka di depan cikgu akan menjadi arah utara. So timur, barat, utara, di belakang adalah selatan. Jadi basically berdasarkan pergerakan tadi, maknanya sekarang kita dah tahu dah, dulu matahari naik kita cuma tahu panas je, panas dengan redup je. Bila turun dah malam. Sekarang kita dah tahu dah, bila matahari naik, di situlah timur, di mana matahari jatuh, di situlah barat, maka kita tahulah di mana utara dan selatan. the morning. Okey. We stretch our right hand Di waktu pagi, direction in the direction, right hand the right hand point us to the east. Alright. Kemudian tengok balik daripada demonstration ni. point Buat tangan kiri pula menunjukkan barat, west. now north. Tengok dalam video tu dia dah tunjukkan di mana timur dan barat. So di depan, macam cikgu cakap tadi, di depan jadi arah utara, belakang jadi arah selatan. Find directions Ini menggunakan matahari. Tapi di zaman sekarang ni kita dah ada teknologi, kita boleh gunakan
kompas. Maksudnya kompas apa? Kompas handphone pun kita boleh pakai. Bila kita buka, dia akan always tunjuk arah utara. Bila jarum itu free, dia akan tunjuk arah utara. Bila dia tunjuk arah utara, We know dia once we know the north, so we can determine south, east dan west. Okay, kan? Dia kata bila dah tahu north, maka kita dapatlah south, east dan west. Macam mana kita tahu? Arah yang ditunjukkan north, opposite dia adalah the word south, kanan dia adalah east dan kiri dia adalah west. Okay. north, The word news come from the direction north, east, west and south. Okay, jadi kalau nak ingat direction, ingatlah news. Alright. So thank you, maksudnya adik-adik dah nampak bagaimana konsep kita menggunakan matahari. Kita boleh tentukan di mana arah timur, arah utara, timur, barat dan selatan. Okey. Okey. Okey, bila kita dah faham hubungan tadi, maksudnya kita dah faham gerakan bumi, bulan, matahari pun kita dah faham, macam berlakunya 4 musim dah faham, kita juga dah boleh menentukan arah, maka bolehlah saya sentuh sikit dekat sini bagaimana ilmu falak itu berlaku. Sebab selama ni mungkin kita tak sedar di belakang bagaimana dalam ini saya fokus kepada Islamic ibadah lah orang Islam punya ibadah. Saya nak relatekan bagaimana konsep badan cakrawala tadi digunakan oleh orang Islam untuk penentuan ibadah. Jadi untuk penentuan adik-adik, sama ada muslim pun tidak muslim, dalam Islam kita melakukan ibadat berdasarkan pergerakan objek cakrawala. Jadi kita gunakan apa? Kita gunakan matahari, kita gunakan bulan. Dua objek ni yang paling penting kita gunakan. Bila kita guna matahari? Biasanya kita guna matahari adalah untuk waktu solat. Kita juga gunakan matahari untuk penentuan awal bulan. Sebab awal bulan menggunakan hubungan antara bulan, matahari dan bumi. Kemudian kita juga menggunakan koordinat. So macam cikgu dalam bidang geometrik berkaitan dengan kedudukan, menggunakan position untuk menentukan arah kiblat. Jadi di mana pun kita berada, kita tahu di mana lokasi kita, maka kita boleh tentukan arah kiblat. Okey, kalau tengok dalam slide yang cikgu tunjuk ni, apa peranan ilmu falak ni? Ia berkaitan dengan pergerakan objek-objek tadi digunakan untuk penentuan waktu ibadat. Apa yang terlibat? Waktu solat, arah kiblat, anak bulan dan juga fenomena gerhana. Kenapa fenomena gerhana itu kita kena tahu? Sebab dalam Islam ada solat gerhana. Ada solat gerhana, ada ibadat dalam fenomena gerhana itu. Kan? Kalau kita tengok sejarah Nabi, berlakunya gerhana, maka Nabi melakukan solat sunat. Dan Nabi kata, itu adalah hanya pergerakan yang biasa mengikut aturannya. Alright. Okay, kita teruskan. Okey, arah kiblat. Okey, yang ini agak teknikal, tapi tak apa. Cikgu tunjuk je supaya para pelajar, murid-murid, anak-anak boleh fahamlah bagaimana sebenarnya ia berlaku. Apa maksud arah kiblat? Bermaksud autoriti Islam di mana pun berada, di mana negara pun, macam kita berada di Malaysia ataupun di mana-mana negara dalam dunia, semuanya solat mestilah direction dia menghadap kepada Kaabah. Where is Kaabah? Kaabah tu dekat mana? Kaabah tu dekat Masjidil Haram di Mekah. Mekah ni di mana? Di Arab Saudi. Jadi wajiblah kita sebagai orang-orang Islam untuk tahu di mana koordinat Kaabah tu untuk kita menghalakan badan kita ke arah kiblat. Okey. Jadi tengok dalam gambar ni, kita dah faham tadi utara, timur, barat, selatan. Sekarang bila kita dah faham this concept of utara, timur, barat, selatan yang mana kita dah belajar tadi, menggunakan matahari kita dah tahu kat mana arah tu. Jadi secara tak langsung dia membantu kita untuk menentukan arah kiblat. Contohnya kita di Malaysia, kita berada di timur Kaabah dan selatan Kaabah. Jadi maksudnya Malaysia sentiasa berada di sukuan kedua daripada Kaabah. Jadi kalau kita ke Kaabah sentiasa di sukuan yang keempat, iaitu lebih kurang
270 ke 360, iaitu lebih kurang 291 degree. Jadi kalau kita dah faham utara, selatan, timur, barat, maka dengan mudah insya-Allah kita boleh menentukan arah kiblat bila kita berada di Malaysia. Jadi kalau kita pergi mana-mana tak ada handphone dah habis bateri, tak tahu kat mana arah utara, kita boleh agak arah matahari naik sana, turun belah sini. So ini arah utara, lebih kurang 290. Ini adalah arah kiblat. Membantu untuk adik-adik mengenal pasti di mana arah kiblat. Okey, so salah satu cara yang mudah untuk tentukan arah kiblat bagaimana? Okey, disebabkan pergerakan bumi mengelilingi matahari berbeza-beza pada setiap hari. Itu pada deklinasi kosong sampai dengan 23 degree yang menjadi musim panas tadi. Kemudian dia turun balik kosong jadi musim luruh. Kemudian dia jadi ke bawah 23 jadi musim sejuk dan dia berputar-putar sentiasa. Jadi ada satu keadaan setahun 2 kali di mana matahari ini akan betul-betul melintas di atas Kaabah tadi. Tapi Allah jadikan Kaabah itu dalam laluan matahari, di mana negara yang melebihi 23 degree dia punya latitude, maka dia tidak akan pernah merasai matahari melalui dia punya kalau dalam istilah survey dia panggil zenith lah, di atas kepala kita. Bukan semua negara matahari lalu atas, dia akan lalu di sisi sahaja, sama ada depan ataupun belakang. Dia tidak lalu di atas kepala dia. Tapi kita di Malaysia yang berlatitude 6 degree, 4 degree, contoh di Perlis 6 degree, merasai matahari akan berada di atas kepala kita. Kita panggil zenith. Sama juga di Kaabah. Disebabkan Kaabah itu berlaku terletak di negara yang 21 degree lebih kurang, maka ada ketika setahun 2 kali matahari akan berada di atas Kaabah. Itu sebab kalau adik-adik tengok pada bulan 5, iaitu pada 28 Mei dan pada bulan Julai, 16 Julai akan kumpulan ahli-ahli falak akan share bagaimana boleh cek arah kiblat. Kerana pada waktu itu matahari akan berada di atas Kaabah. Jom kita tengok video bagaimana penonton berlaku. Lagu dia kuat yang ni. Okey, ni daripada Universiti Indonesia, Universitas Ahmad Dahlan. Okey, jom kita tengok. Okey, apa itu peristiwa azam? Okey, peristiwa azam itu bermaksud matahari betul-betul berada di atas Kaabah. So pada waktu itu berlaku, mana-mana negara dalam dunia boleh menyemak yang siang lah berdasarkan bayang-bayang untuk mengetahui di mana arah kiblat. Okey, tu nampak tu. Mana-mana pun negara dalam dunia letakkan tiang pada hari tersebut. Ingat tarikh ni 28 dan 16 Julai bagi tahun biasa, tahun lompat tolak satu hari. 27 dan 15 Julai pada jam 5.16 dan 5.28. Ini dalam contoh ni Mekah pada itu jam 12.18. Kita dengan Mekah beza sebanyak 5 jam. Kenapa kita dengan Mekah 5 jam? Okey, sebab apa kita dengan Mekah 5 jam? Sebab kita berada lebih timur daripada Mekah. Kita lebih kurang kita menggunakan 120 degree, Mekah menggunakan 75 degree. That's why kita dengan dia beza sehingga 5 jam. Alright. Allahu Akbar. Saya terulang. Sorry, saya terulang kau video ni balik. Okey, sementara dia ulang balik tu, bagi-bagi penonton yang nak bertanya soalan boleh tinggalkan di ruangan komen. So saya akan try respon lah soalan tu. Kalau jika ruangan komen tu tak keluar, boleh refresh balik browser adik-adik So boleh tanya di ruangan komen. Terima kasih. Okey. Okey, istiwa azam macam saya katakan tadi, matahari berada di atas Kaabah, maka kita cek. So ingat nanti sekarang bulan 10, tahun depan lah kita boleh buat. Bulan Mei lambat lagi Tapi alert nanti bulan Mei boleh semak sekolah punya arah kiblat, rumah kita punya arah kiblat, semak. Sebab kita takut-takut yang kita arah ke badan kita tadi tidak betul-betul menghadap ke Kaabah. Ini cara yang paling mudah lah.
Okey, kita letak matahari, ada matahari letak tiang, so boleh tentukan arah kiblat. Okey, macam mana langkah-langkah untuk menentukan arah kiblat? Okey, yang pertama, cek jam kita, pakai jam universal. So untuk mudah pakai jam telefon lah kan, sebab kalau jam yang biasa macam saya cikgu pakai ni kadang-kadang silap setting. So pakai jam telefon, dia standard. Kemudian cari objek yang berbentuk tongkat lah, seperti tiang ataupun tongkat, gantungkan dalam bentuk vertikal. Okey, untuk dia kata ni bahasa Indonesia lah, tancapkan, macam kita pacakkan lah pacakkan dalam bentuk sudut 90 degree, mana dia tegak. Okey, pastikan kawasan tu bila bayang dia luruslah daripada objek tersebut, jelas, supaya kita boleh semak nanti. Okey, sekarang kita dah pastikan kawasan itu dah clear. Tunggu waktu tadi tu 5.16 petang tadi. Hopefully waktu tu ada matahari lah. Jadi bila masuk je waktu tadi, maka kita akan dapat bayang-bayang. Bayang-bayang itu secara tepat menggambarkan arah kiblat. Kenapa? Pada waktu itu matahari yang kita nampak tu sedang berada di atas Kaabah. Okey. Okey, jadi kita boleh tandakan, maka insya-Allah kita dapat menentukan arah kiblat secara tepat menggunakan fizikal matahari. Okey. Tengok daripada contoh ni, tu ada bayang-bayang tu. Itu ada tiang. Maka bayang-bayang tadi tu menuju ke arah kiblat. Ni dia selap pakai batu je Okey, tak apa, yang penting tegak. So kita tahulah mana arah kiblat. Okey, terima kasih kepada universiti menjalankan video ini. Mudah-mudahan berkat ini dibagi Allah gantikan dengan yang lebih baik kepada orang yang mengusulkan ini. UAD Universiti apa tadi Ahmad Dahlan, Indonesia. Alright. Okey, nanti jangan lupa buat pada tahun depan, insya-Allah. Ni boleh buat projek peringkat sekolah, peringkat sekolah untuk menentukan arah kiblat sekolah, insya-Allah. Okey. Okey, tapi ini rumus yang penting pula tengok ni. Kalau kita nak menunggu benda itu berlaku setahun 2 kali je lah. Lepas tu bulan 5 dan bulan 7. Jadi Allah bagi kita ilmu, suruh kita belajar. Jadi kita kena explore di mana kita boleh menggunakan rumus matematik. Di mana kami ni di Fakulti Alam Bina Pengajian Geometrik, salah satu bidang adalah cerapan astronomi. Di mana astronomi pecahannya juga adalah ilmu falak, belajar mengenai cara mengira ini. So berdasarkan konsep of kita namakan sebagai astronomical triangle, ataupun segitiga sfera, kita selesaikan. Kita tahu di mana lokasi bumi, lokasi Kaabah, lokasi titik kita sebagai pencerap. Kita tahu juga kutub utara. Kita boleh keluarkan spherical triangle. Maka di situ kita boleh selesaikan arah kiblat tanpa menunggu 2 waktu tadi. Jadi kalau kita tak ada ilmu matematik, macam mana kita nak solvekan? That's why adik-adik kena memupuk belajar minat matematik. Dengan matematik tadi boleh membantu kita membantu pihak Jabatan Agama, JAKIM lah contoh dia, bagaimana kiblat itu ditentukan. Alright. Okey, ini contoh pengiraan. Patutnya kita ni, saya bagi kepada orang Islam specifically, as a Muslim we have to proud, kita kena bangga di mana yang kita semayang tadi tidaklah kita menghadap secara sesuka hati, tapi ia disokong dengan ilmu matematik yang sangat tepat, sangat efisien, sangat precise. Tengok tu cara dia dikira. Mengenai ada lokasi di sini, latitude dan longitude kita di Malaysia, ada latitude Kaabah, longitude Kaabah, ada kutub utara, dapatkan beza berapa dia punya beza longitude, kemudian dapatkan titik ini, titik ini kita solvekan, kemudian kita 360 tolak sudut ni, maka dapatlah arah kiblat. Ini contoh nilai sebenar arah kiblat yang Masjid Karyah Cikgu lah, Masjid Muhammadiyah Gawar Gajah, Bahan Peranangan UTM, di mana bearing dia ataupun azimut dia 291147. Ini yang cikgu katakan tadi, apabila kita berada di Malaysia, lebih kurang arah kiblat kita adalah 291-92 macam tu. Sebab kita berada di mana? Kita berada di timur dan selatan daripada Kaabah. Jadi Kaabah tu berada di mana daripada kita? Berada di utara dan barat. That's why lebih kurang 290 sekuat yang keempat. Ini kena faham ni logik ni. Mana kalau adik-adik dah faham arah utara, arah selatan, timur, barat, lepas tu dah faham juga berapa sepatutnya bearing untuk ke arah kiblat,
ke arah Kaabah, maka dengan mudah insya-Allah boleh membantu untuk penentuan arah kiblat. So satu knowledge lah untuk adik-adik boleh apply. Tak apalah kalau tak faham, nanti letak di ruangan komen. Ada masa cikgu pergi sekolah adik-adik untuk terangkan. Jemputlah cikgu yang berada di Perlis ni. Okey, sekarang kita tengok waktu solat. Sama juga. Tadi kita nak sembahyang, nak arah mana? Kiblat. Okey, solat. Solat ni wajib lah. Solat tu imaduddin kan. Solat sembahyang itu tiang agama. Tak ada tiang, roboh lah kita punya iman kan. So, sebenarnya solat itu adalah ketetapan yang diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Ni dalam Quran lah, cikgu ambil Surah An-Nisa ayat 103 bermaksud yang tertentu waktunya. Maksudnya solat ni bukanlah bermaksud kita boleh solat ikut suka kita kan. Kita ni jenis berjaga malam, main game ke apa, susah bangun pagi, kita buat ketetapan subuh bermula jam 10 pagi. Tak boleh macam tu. Kita kena sembahyang subuh mengikut seperti yang ditentukan oleh Allah Ta'ala yang melalui ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad kita lah, Nabi Muhammad SAW, Rasul kita. Jadi macam mana ia ditentukan? Inilah rumusan tentang para alim ulama menentukan bagaimana zuhur itu masuk. Dia berkaitan dengan zuhur bermasuk apabila matahari tergelincir dan tamat sebaik saja matahari masuk waktu asar. Menggunakan apa tu waktu solat tu? Menggunakan matahari, pergerakan matahari tadi. Bagaimana pula dengan waktu asar? Waktu asar apabila menggunakan bayang-bayang yang terbit daripada cahaya matahari tadi. Apabila bayang-bayang objek tadi sama panjang dengan objek tersebut, maka bermula waktu asar bila panjang bayang tegak sama panjang kemudian dia tamat apabila matahari terjatuh. Dia bayang tu makin panjang, akhirnya matahari pun terbenam, maka masuklah maghrib. Okey, itu bagi asar. Tapi bagi mazhab Hanafi, macam mana pula berlakunya asar? Dia kata apabila berlakunya 2 kali panjang objek. Ni macam mana pula 2? Tak apa. Ini issue of declination. Tak apa, peringkat adik cikgu tak payah terangkan lagi. Nak faham benda ni, nanti join geometrik bila masuk sekolah menengah nanti, masuk aliran sains, ambil admit, kemudian bolehlah join geometrik di UiTM Perlis ni. Welcome to Perlis, negeri yang ke-14 terbesar di Malaysia. Yang main-main Perlis ni. Okey, kemudian waktu maghrib macam mana pula? Okey, apabila matahari terbenam, maksudnya matahari itu bergerak daripada timur naik turun ke barat. Apabila piring matahari belah atas tu jatuh, terbenam, cahaya masih ada, dia masih ada cahaya, tapi dia dah jatuh, maksudnya matahari itu dah tenggelam, maka bermasuklah waktu maghrib. Dan bila ia tamat, apabila kurangnya cahaya senja tu yang berakhir tu, maksudnya waktunya isyak telah masuk. Dia ada sudut dia tu, bagaimana ia ditentukan. Kemudian bagaimana subuh bermula apabila terbitnya fajar benar, fajar sadiq bahasa Arab dia, itu bermulanya subuh. Okey, sekarang kita tengok bagaimana ia berlaku. Okey, ni tengok ni. Ini kedudukan matahari dalam waktu solat. Maksudnya ni kita tengok, maksudnya orang azan tu bukan suka hati dia je, Bilal tu azan. Dan kalau kita tengok kadang-kadang kejap maghrib 7.20. Di Perlis lah, negara antara yang paling barat di Malaysia kan. Perlis ni negara antara yang paling barat. Cikgu bagi contoh di Perlis lah. Kadang-kadang azan pukul 7, kadang-kadang azan 7.10, 7 kadang maksimum sampai 7.40, 7.38. Ada ketika pukul 7. Maksudnya beza sampai 40 minit. Beza dia. Kenapa? Sebab isu kena faham konsep-konsep yang tadi tu. Matahari terbit, matahari terbenam, season, itu semua kita kena faham. Jadi, as a Muslim, jelas nampak untuk kita sembahyang sangat memerlukan kefahaman matematik dan sains. Maksudnya kita bukan sembahyang ikut suka kita, mengikut pergerakan matahari, dan kita kena tentukan pergerakan matahari tadi. Tengok kedudukan ini. Berlakunya istiwa. Apa itu istiwa? Apabila matahari merentasi kita punya panggil meridian. Apabila matahari cross dan meridian, dia dinamakan sebagai istiwa. Kemudian matahari itu tergelincir. Dia naik di timur, dia cross, melintas, dia panggil istiwa. Kemudian dia tergelincir, dia jatuh sikit, jatuh. Tergelincir tu maka masuklah waktu zuhur. Kemudian dia bergerak lagi. Tengok cursor cikgu ni, nampak cursor cikgu bawah ni. Dia bergerak lagi ke bawah. Ni ke bawah ni. Okey, maka masuklah waktu asar. Maksudnya sekarang matahari telah berada di barat lah. Matahari telah berada di barat. Okey, kemudian matahari terus bergerak ke barat dan jatuh.
Jatuh ni dipanggil tenggelam. Tenggelam. Tenggelam maka bermasuklah waktu maghrib. Kemudian matahari terus bergerak ke bawah lebih kurang 18 degree, maka masuklah waktu isyak. Kemudian matahari bergerak pergi ke bawah, bermaksudnya 12:30 malam, dan matahari terus naik di bahagian bawah. Dia bergerak untuk pergi ke timur, dan lebih kurang waktu ini matahari 18 degree, maka masuklah waktu subuh. Sebelum ni kita pakai 20 degree, tapi ada kajian daripada ahli falak tukar daripada 20 degree kepada 18 degree, menyebabkan itulah jadi makin awal subuh. Okey, 1 jam lebih kurang 4 degree lebih kurang. 8, dia telah bertukar 2 degree. 2 degree punya perubahan juga lebih kurang 8 minit. 1 degree 4 minit, 2 degree 8 minit. That's why sekarang subuh lebih lewat 8 minit daripada yang jadual yang dulu. Kenapa? Sebab menurut ahli falak, pakar falak tadi mengatakan bahawa fajar shadiq bukan keluar pada 20 degree tapi 18 degree. Tak apa, itu adalah ilmu mereka, kita gunakan saja sudut tadi. Maka berlakulah subuh seperti sekarang. Alright. Okey, kita sambung. Okay, this is another view, gambaran yang daripada sudut yang lain. Kita tengok matahari naik di timur, kemudian matahari berlakunya istiwa melintasi meridian, kemudian dia terus jatuh, maka berlakunya zuhur, matahari telah terbenam. Matahari jatuh lagi di belah barat, berlakunya asar yang bayang-bayang tadi. Kemudian matahari jatuh berlakunya maghrib, kemudian matahari bergerak lagi semakin bawah daripada ufuk 18 degree, jadilah isyak. Kemudian matahari naik turun kepada dipanggil nadir di bawah, kemudian naik balik waktu subuh. Yang ni 20 degree ni yang lama. Ini cikgu masukkan yang lama. Kalau yang baru dah pakai 18 degree. Maksudnya 18 degree sebelum matahari terbit, maka itulah menunjukkan maksudnya waktu subuh. Kemudian matahari naik, ini dipanggil syuruk. Naik untuk next day berlaku balik istiwa. Itulah putaran hari-hari bagaimana solat itu ditentukan. So kita kena bangga. Maksudnya kita punya waktu solat is very accurate dan ditentukan secara secara tepat. Secara tepat dan precise. Pinggiran itu sangat tepat. Itu sebab kita tengok apa sal kejap lewat kejap awal bukan sesuka hati, berdasarkan pergerakan matahari. Alright. Okey, kita tengok bagaimana ia berlaku dalam bentuk video. Okey. Orang Arab buat ni. Okey. Okey, time for solat. Okey, tengok ni. Matahari di bawah, subuh masuk, fajar shadiq. Ni sembahyang subuh, matahari pun bergerak, naik ke atas, berhenti. Maksudnya dia dah gelincir, maksudnya zuhur. Dan matahari itu terus bergerak ke kanan, ke belah barat, maksudnya asar. Dan matahari itu jatuh. Okey, jatuh bagi ufuk. Nampak ni, bawah daripada ufuk. Ufuk ni apa? Ufuk ni horizon, kaki bukit tu. Kita nampak kalau pilot nampak kaki bukit. Termasuk maghrib jatuh. Dan terus bergerak ke bawah waktu isyak. Dan lepas isyak, jangan lagi bolehlah tidur. And ready for next tomorrow, kita sembahyang subuh balik. That's our rotation. Make sure you get plenty of sleep. Dapat tidur yang baik dan cukup lah. Supaya kita boleh bangun besok pagi dengan yang segar untuk solat subuh. Okay. Alhamdulillah, kita dah faham bagaimana arah kiblat ditentukan, kita dah faham bagaimana solat ditentukan. Sekarang kita pergi kepada antara yang penting juga adalah sistem kalender. Last ni cikgu buat. Cikgu tak nak lama sangat, kita buat lebih kurang sejam lebih sikit. At least para pelajar boleh faham bagaimana pergerakan tadi membantu kita sebagai orang Islam, especially fokus cikgu pagi ni untuk memahami bagaimana ibadat itu berlaku menggunakan objek-objek tadi. Okey. So kalau ikut sistem kalender kat Malaysia ni, kita menggunakan Imkanul Ruqyah lah ya. Apa maksud Imkanul Ruqyah tu? Ia maksudnya berdasarkan pengiraan dan juga cerapan. Bermaksud apabila sesuatu, especially kepada 3 bulan ni, apa dia? Bulan puasa Ramadan, bulan Syawal,
kemudian bulan Zulhijjah. Kenapa? Ada 3 ibadat dalam ni. Ramadan untuk kita fasting, untuk kita berpuasa, Syawal untuk kita raya, dan Zulhijjah untuk menentukan raya haji. Jadi 3 ini ibadat ini, maka dia adalah dinamakan sebagai cerapan rasmi menggunakan kriteria Imkanul Ruqyah. Jadi Imkanul Ruqyah ni menggunakan macam cikgu cakap tadi lah, pengiraan pun ada, cerapan pun ada. Sebab apa kita ada? Kenapa kita kena cerap? Sebab kita dah buat cerap. Kenapa kita kena cerap? Sebab kita dah kira kan. Sebab menurut pandangan ahli falak dan daripada pejabat mufti, ahli-ahli asatizah lah, mengatakan bahawa walaupun kita dah buat pengiraan yang tepat, kita masih meneruskan sunnah Nabi, sunnah Nabi, iaitu melakukan cerapan. Dan dalam cerapan itulah kalau nampak menguatkan lagi kita punya pengiraan tadi. Tapi di Malaysia kita menggunakan Imkanul Ruqyah walaupun tidak nampak, tapi Imkanul Ruqyah menunjukkan dia telah wujud tapi tak nampak di padang. Kenapa? Faktor cuaca lah dan faktor berbagai-bagai faktor lain lah, especially cuaca lah. Kita tetap mengikut seperti yang pengiraan tadi. Tapi sekiranya kita kira tak nampak, tadi kita kira nampak kan, dia kira tak nampak, tetapi pergi padang nampak, apa yang berlaku? Kita override. Maksudnya sepatutnya kita perkiraan sepatutnya tak nampak lagi, ataupun tak mungkin nampak. Dia dah wujud, tak mungkin nampak, tapi kita pergi padang nampak. Jadi dia akan override, dia akan ambil alih. Maksudnya yang di padang, yang dicerap tadi akan mengambil alih keputusan yang pengiraan tadi. Itulah yang berlaku pada 2022 yang tiba-tiba raya kan. Maksudnya apa tu? Dalam pengiraan tu tak salah. Saya nak bagi penjelasan, takut adik-adik salah faham pula. Bukan salah kira tu betul. Tapi berdasarkan pengiraan tadi, kemungkinan nampak tu mustahil. Sebab apa? Kedudukan bulan tu, anak bulan tu agak kecil, tetapi ialah kuasa Tuhan kan. Akhirnya nampak pula. Bila nampak, maka override. Dia akan ambil alih, dia akan pakai yang nampak tadi, sebab itu physically nampak. Okey. Jadi apa syarat untuk anak bulan tadi? 2 syarat. Yang pertama, hilal itu mestilah berlakunya itu istima'. Istima' ni berlaku conjunction, maksudnya bumi, bulan, matahari ini selari sebelum matahari terbenam. Telah berlakunya conjunction. Dan yang kedua, mestilah bulan itu nampak seketika di atas. Mesti bulan itu berada seketika di atas, baru dianggap sebagai the baby of moon, maksudnya anak bulan, dinamakan sebagai Ramadan, Syawal dan Zulhijjah tadilah. Okey, jadi kita tengok video ni lah bagaimana berlakunya istima'. Okey, so kita tengok video ni. Okey, tak apa, cikgu bacakan dulu apa itu istima'. Apabila istima' bulan tidak dapat dilihat kerana bahagian gelap bumi menghadap bumi. Jadi kita bumi, bulan, matahari selari. Bulan tu tak nampak tu apa. Matahari sulur, bulan belakang bulan. Jadi kita di bumi tak nampak. Apabila bulan itu bergerak, maka membenarkan cahaya sedikit di belah sisi bulan. Maka bila dia sulur, maka nampaklah seperti sabit. Itu dinamakan sebagai hilal ataupun bulan sabit. Itu sebab nampak macam sabit tu. Kemudian bulan itu terus bergerak, barulah dia nampak di belakang, nampak penuh, dan itulah berlaku seterusnya. Okey, nanti cikgu tunjuk demonstration bagaimana ia berlaku. Okey, cuba tengok video ni. Bro Setia, ada soalan ke? Tak apa. Okey, tengok adik-adik tengok. Okey, ini orbit bulan dengan matahari lebih kurang 5 degree. Okey, tengoklah di sini. Nampak tak ni? Ini kita daripada bumi melihat bulan. Kenapa nampak sikit? Sebab bulan terkeluar sikit, dia sulur. Okey, tak apa. Cikgu run lagi. Okey, bergerak. Okey, ada soalan nanti cikgu jawab. Okey, bergerak. Nampak tak? Bumi juga bergerak, bulan juga bergerak. Okey, bila bulan berada di sini, separuh. Ni panggil kuarter ni, 7 hari bulan. Bulan nampak separuh di bumi. Dan bulan terus lagi bergerak ke belakang bumi, dan matahari menyuluh secara penuh bulan tadi. Nampak kedudukan macam ni. Maka jadilah bulan purnama. Ramli katakan, muka dia cantik macam bulan purnama, bulan penuh lah maksud dia kan. Okey, kemudian
Bulan terus bergerak menjadikan kembali kepada third quarter, menjadi quarter balik dan kembali ke asal dia. Ini pergerakan bulan tadi ni mengelilingi tadi ni jadilah sebulan. Ni sebulan, nampak tak? Jadi bulan sabit tua, dia bergerak, ni selari. Inilah yang dinamakan sebagai istimak. Apa itu istimak? Bulan, bumi dan matahari selari. Istimak ni lah antara berlakunya eclipse. Tapi kenapa eclipse tak sentiasa berlaku? Sebab dia tidak betul-betul dalam satu garis. Dia satu garis lurus, tapi dia punya height dia tak sama, level dia tak sama. Bukan sentiasa berlaku eclipse pada setiap bulan. Okey, tapi bila eclipse berlaku? Pada waktu istimak. Okey, jadi bila dia bergerak, ini kedudukan dia daripada atas. Tengok ni selari. Selari ni dah berlaku istimak ni, ni daripada tepi, tapi dia tak sama selari, maka nampaklah bulan tadi cahaya di tepi. Ni pada atas, ni pada tepi. Okey, so cikgu rasa itu saja yang cikgu nak share. 1 jam ngam-ngam, alhamdulillah. Jadi cikgu try buat kesimpulan macam mana hubungan antara tiga awal tadi. Kita dah cerita mengenai konsep putaran bumi mengelilingi matahari, pasal konsep objek-objek tadi bergerak, bumi, bulan dan matahari. Kemudian kita cerita bagaimana 4 musim berlaku. Dengan kita memahami asas tadi, kita tahu arah kan, timur, barat, selatan, timur, barat, selatan, utara. Kemudian dah faham konsep itu, kita bincang pula mengenai bagaimana waktu arah kiblat ditentukan sebab kita dah faham arah. Kita cerita pula waktu solat dan akhir sekali kita cerita mengenai konsep hilal. Okey, jadi cikgu nak baca soalan ni Okey. Ni daripada peserta lah ni. Okey, ada negara yang puasa lebih 12 jam. Okey, kalau Antartika pula tak ada siang, dia kena puasa macam mana? Ini nak tanya puasa macam mana ni kena tanya ustaz. Okey, tak apa. Cikgu jawab yang 12 tadi, yang ada ke negara yang puasa lebih dari 12 jam? Okey. Macam kita bincang tadi, terima kasihlah anak murid ni Zaini Zainal, mudah-mudahan berjaya nanti di sekolah ni, belajar je rajin, masuk universiti, masuk ITM nanti nanti cikgu ajar detail lagi. Tapi cikgu jawab juga adik Zaini ni, mesti comel adik Zaini ni kan. Okey, tak apa. Okey, ada negara yang puasa bukan okey, kita ambil simple. Memang kalaulah kita ambil matahari siang dan malam tu sama panjang, automatically kita akan puasa lebih 12 jam. Kenapa? Sebab kita bukan puasa bermula daripada matahari terbit, matahari terbenam. Kita puasa lebih awal daripada matahari terbit. Bila kita kena puasa? Apabila terbitnya fajar shadiq itu, maka dah tak boleh makan. Automatically kita akan puasa lebih daripada 12 jam. Sebab apa? Sebab kita tak puasa matahari terbit. Kita bukan puasa bila matahari terbit itu syuruk. Tak. Kita puasa lebih awal subuh. Jadi automatically lebih kurang subuh pukul berapa? Subuh contoh hari ni pukul 5.55, 56, syuruk pukul 6.05 minit. Kita puasa awal sejam lebih sikit. Sejam 10 minit macam tu daripada syuruk. Maksudnya kalau waktu itu musim 12 jam, macam kita akan puasa lebih kurang 13 jam lebih kurang. 13 jam 10 minit macam tu. Okey. Tapi itu bagi negara yang kosong latitude. Ada negara-negara yang ekstrim macam cikgu tunjuk tadi, ada 4 musim. Dia punya latitude dia lebih tinggi. Bila berlakunya musim panas, maksudnya siang dia panjang. Dalam siang dia 16 jam, kena tambah pula subuh yang lebih awal, maka dia boleh berpuasa sehingga 19 ke 20 jam. Tak ada contoh yang berlaku di Finland kan, yang dia pergi bila berlakunya musim panas, winter, siang dia 2 jam je. Dia nak tengok, dia nak main ski tu, bawa anjing tu, pergi kena balik cepat sebab dah malam. Waktu tu dia puasa berapa jam je tu? Siang 2 jam. Maksud dia puasa maybe lebih kurang 2 jam setengah lebih kurang macam tu. 2 jam 10 minit. Sebab musim dia panas. Tapi kalau berlaku musim sama dia, opposite pula. Waktu tu dia terpaksa berpuasa sehingga 21 jam, 22 jam. Okey. Berbalik kepada negara Antartika ni. Okey. Bila disebabkan pergerakan tadi berlaku, negara yang melebihi 66 degree. To be exact 66.5 degree. Maka bila musim panas dia sentiasa malam. Bila musim sejuk dia bila musim panas dia sentiasa siang. Bila musim sejuk dia sentiasa malam. Jadi macam dia nak puasa? Dia malam straight je, tak payah puasa ke? Yang pertama cikgu nak jawab, memang tak ramai pun orang duduk sini.
Memang Allah takdirkan tak ramai orang di situ sebab kita manusia ni nak ada siang dan malam, siang dan malam. Tapi kalaulah ada orang duduk di negara di situ, nanti cikgu kena refer kepada Jabatan Agama. Macam mana dia nak puasa? Tapi kalau tak salah cikgu lah, cikgu pernah terbaca, dia kena refer kepada negara yang terdekat menghampiri siang dan malam. Tapi cikgu tak finalizekan jawapan, nanti cikgu refer, ada masa cikgu akan respon dalam YouTube nanti insyaAllah dekat bahagian komen. Tapi setakat ni cikgu jawab, dia akan refer kepada negara yang berhampiran dengan negara dia yang mempunyai siang dan malam. Sebab apa? Kalau nak menggunakan hukum matahari waktu itu, negara dia matahari berpusing di atas, terus siang, tak ada malam. Habis tu dia kena puasa tak berhenti-berhenti ke? Start puasa hari pertama, puasa ke-30 baru boleh buka. Oh, macam tu mati dia. Makan pun tak boleh, minum tak boleh. Jadi kena ikut negara perkataan. Tak apa, cikgu simpan soalan tadi dalam YouTube. InsyaAllah cikgu akan respon setelah cikgu refer kepada authority ustaz-ustaz yang menjawab tu. Okey. Ini ada lagi satu orang pelajar ni, Suhailah Hashim ni, menariklah bidang astronomi ni. Kalau saya nak sambung belajar lepas PM, kat mana nak boleh khusus saya belajar? Okey, ni adik Suhailah. Macam ni dik, kalau adik minat nak sambung berkaitan dengan astronomi ni, salah satu bidang yang offer adalah bidang cikgu lah kan. Cikgu ni adalah bidang sains ukur dan geometrik. Okey, ni cikgu apa ni, Carnival Geometrik. Cikgu baru habis Carnival Geometrik ni, letih pun tak hilang lagi ni kan. So geometrik ni kalau di Malaysia, cikgu promote lah ada beberapa negeri yang offer geometrik. Antara ni adalah UiTM, UTM dan juga Politeknik di peringkat diploma. Okey, tapi di peringkat ijazah hanya UiTM dan UTM yang spesifik dalam bidang geometrik. Dalam bidang geometrik ni adalah salah satu subjek adalah astronomi, astronomi. Dan dalam astronomi itu pecahan ada juga belajar mengenai falak. Jadi untuk pengetahuan adik Suhailah, falak yang autoriti di Malaysia ni menggunakan kepakaran jawatan ukur lah untuk membantu penentuan falak tadi, sama ada waktu solat ataupun arah kiblat ataupun ibadat puasa tadi, bulan tadi. Jadi macam mana dia ni, apa latar belakang dia? Latar belakang dia adalah sains ukur dan geometrik. Jadi tu yang cikgu tunjuk gambar ni tadi. Jom join kami ni PPSUG UiTM Perlis. Okey, so datanglah ke negeri yang ke-14 terbesar di Malaysia ni, iaitu negeri Perlis. Let's join us. Nanti dapat SPM, kontak cikgu Suhailah. Okey, ada soalan lain? Link untuk isi sijil di mana? Okey, tu dah diberi dalam link terbawah tu. Nanti bolehlah masuk ke situ untuk dapatkan link kehadiran dan sijil nanti insyaAllah. Okey, insyaAllah kita akan letak di YouTube video ni. Nanti adik-adik boleh tengok balik lah, sebab kita kaitkan dengan ilmu sains supaya kita nak memahami bagaimana pergerakan objek-objek tadi, untuk lebih kita minat kepada sains. Okey, ni ada juga soalan yang datang ni daripada WhatsApp. Cikgu bacakan juga walaupun tak keluar di situ kan, tapi cikgu bacakan juga. Okey, apa peluang kerjaya lah kalau kita masuk bidang ni? Okay, basically kalau bidang cikgu lah, bidang survey. Kebetulan ni adik Suhailah tadi tanya, memang nak masuk geometrik sungguh ni. Pekerjaan macam mana ya dengan bidang geometrik dan astronomi ni cikgu? Okey, kalau adik Suhailah biasa dengar lah, kalau juru ukur, this is bidang yang secara direct berkaitan dengan bidang geometrik, di mana bila adik Suhailah join this geometrik, so adik Suhailah akan menjadi seorang juru ukur, di mana juru ukur ni berperanan untuk membantu negara dalam isu-isu berkaitan dengan pembangunan data-data spasial lah. Jadi apa kerja terlibat di jawatan ukur sebagai juru ukur, boleh juga membantu pihak mufti dalam ilmu falak tadi, di mana ada pelajar-pelajar kita yang bekerja di bahagian wakaf lah di Pulau Pinang, ada menjadi jawatan ukur tapi menjadi antara ahli falak untuk membantu pihak-pihak ni. Sebab kenapa saya kata falak, ada lagi yang lain kan.
Tapi saya relatekan falak sebab tajuk kita pada petang ni lah menerokai alam semesta kan. Jadi that's why saya relatekan falak. Ada lagi yang lain-lain, contoh dia berlakunya disaster, cari orang yang hilang lah pakai teknologi drone lah, pakai teknologi GPS dan sebagainya. Sedikit saya rasa adik Suhaila saya boleh refer lah di website ataupun berkaitan Google What is Geomatic, insyaAllah jumpa. Dan saya harap jumpa adik Suhaila ni di UI Temple insyaAllah. Ya, Dik, jangan lupa join kami. Okey. Saya habiskan agak awal, tapi tak apa, kita mungkin boleh berkomunikasi lagi selepas ni. Cuma saya nak sarankan kepada pelajar-pelajar, saya dipahamkan ni pelajar sekolah rendah, tak apa. So set your minat daripada peringkat awal supaya kita boleh susun maksudnya masuk sekolah menengah nanti boleh tengok aliran nama nak ambil, STEM A, STEM B, STEM C, supaya boleh explore. Saya sebagai cikgu untuk nasihatkan pelajar-pelajar try to explore your fully potential. Maksudnya potensi anda tu try maksimumkan, try maximize the potential, masuk universiti, belajar, and then macam saya kata bidang saya tadi penting, semua bidang penting, tapi saya fokus ke bidang saya lah, bidang cikgu lah kan, untuk membantu untuk negara lah. Salah satu untuk menjadikan negara itu maju adalah majunya dia punya teknologi data spasial dia. Okey, macam mana Rusti, ada soalan lagi? Tak ada Tak ada. Saya rasa mungkin cikgu boleh berhenti sekarang. Walau macam mana pun masih terbuka mungkin di ruangan-ruangan chatting di YouTube tu nanti untuk soalan, dan cikgu akan respon di dalam YouTube insyaAllah. Jadi sekali lagi bagi pihak Rustia, cikgu mohon 1000 kemaafan kalau salah cakap apa semua. Selamat berjaya kepada semua, kepada pelajar. Semoga perkongsian ini dapat beri sedikit maklumat berkaitan dengan badan cakrawala, ilmu astronomi. So marilah sama-sama kita meminati sains supaya dengan minat tadi menjadikan kita seorang yang terpelajar dan akhirnya kita menyumbang pada pembangunan negara insya-Allah. Sekian daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sehingga berjumpa lagi insya-Allah. Alamak, jap. Ada pula soalan masuk. Cikgu buka balik, dah bagi salam tadi. Al-Kancuti. Nama ni pun unik. Tak apa, walaupun cikgu dah bagi salam, cikgu buka balik. Geometrik ni belajar tentang apa ya? Okey, geometrik ni biasanya dia belajar berkaitan dengan ilmu-ilmu berkaitan dengan lokasi, pemetaan, kedudukan dan sebagainya. Jadi dia digunakan membantu untuk menyokong negara dalam mengeluarkan dalam bentuk-bentuk peta lah. Al-Kancuti apa nama ni nama Arab ni, Al-Kancuti. Okey, so kalau kita tengok macam contoh pembangunan suatu negara, macam mana tempat itu ditentukan, kenapa KLCC itu buat di situ, orang survey lah yang akan tentukan, orang geometrik lah tentukan kenapa ia perlu di situ, berapa ketinggian dia dan sebagainya, di mana dia patut berada. Kalau contoh ilmu laut, di laut, okey, berapa kedalaman untuk kapal belayar. So senang cikgu ringkaskan segala benda berkaitan dengan kedudukan, position, itulah berkaitan dengan bidang geometrik. Okey, so itulah ringkas berkaitan dengan data geospasial, lokasi dan kedudukan insya-Allah. Okey, cikgu dah tutup lah kali kedua, tadi dah tutup kan, tutup lagi sekali. Jumpa lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye. Sama-sama.